13 kapal tentera laut negara asing sah sertai 5. Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani di Kedah, 25,000 orang dijangka hadir. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita wilayah edisi 27 April 2023. Saya Nurul Hidayah Nawai. Lintas langsung petang ini kita bersama Sabah, Sarawak dan Terengganu. Penganjuran Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani di Kedah menunjukkan hubungan baik kerajaan negeri dan persekutuan, juga penghormatan kepada rakyat negeri itu meski ditadbir pembangkang. Menurut pengerusi bersama Gabungan Parti Perpaduan Negeri Kedah, Datuk Mahfuz Omar, Majlis Rumah Terbuka di Kedah dijangka menerima sambutan luar biasa. Ini peluang keemasan untuk rakyat negeri Kedah dapat berpeluang. Tak timbul soal pembaziran bagi saya. Sebabnya begini, kalau Yang Amat Berhormat buat di seri perdana, kalau rakyat Kedah nak pergi, itu rakyat Kedah akan menanggung kos yang lebih besar. Tapi sekarang ni, jemaah menteri yang hanya mengeluarkan kos untuk mereka datang ke Kedah, jumlah yang menanggung kos itu terlalu kecil berbanding dengan seluruh rakyat Kedah nak pergi beraya dengan Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri datang ke muka pintu rumah kita. Jadi saya harap masyarakat negeri Kedah akan hadir beramai-ramai. Datuk Mahfuz bercakap kepada RTM selepas menjadi tetamu di konti Radio Kedah FM di Alustar. Sementara itu, Adun Pekalan Kundo, Datuk Dr. Ismail Saleh mengucapkan terima kasih kerana memilih Kedah untuk sambutan berkenaan selain mengalu-alukan kehadiran semua rakyat bagi memeriahkan lagi majlis berkenaan. Selain daripada kita merayakan hari kemenangan kita, tetapi juga insya-Allah kita dapat berjumpa bukan sahaja Perdana Menteri, bukan sahaja Timbalan Perdana Menteri, tetapi sebahagian besar daripada pimpinan kerajaan yang ada sekarang ini. Di samping kita beramah mesra, saya kira ini adalah peluang yang terbaik kepada rakyat untuk berjumpa dengan pimpinan utama mereka. Seramai 25,000 orang dijangka hadir memeriahkan Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani bersama Perdana Menteri di Kedah yang dijadual pada 29 April ini. Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan Kementerian Dalam Negeri, Wan Husbi Wan Muhammad berkata, pelbagai aktiviti menarik disediakan dalam program nasional itu. Selain itu, Majlis Rumah Terbuka luar dari Putrajaya memberi peluang kepada Perdana Menteri menyantuni rakyat Kedah secara menyeluruh. Inilah dia peluang kepada rakyat jelata untuk bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan kalau mengikut kepada agenda kita ataupun atur cara kita, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menyantuni rakyat jelata yang hadir semasa program ini. Dan dalam majlis ini juga kita mengharapkan supaya rakyat dapat memahami sepenuhnya konsep Malaysia Madani yang dilaksanakan oleh kerajaan pada masa kini. Sebanyak 14 kategori juadah disediakan dalam Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani di Hotel Raya Alustar Kedah dari 10 pagi hingga 2 petang. Untuk keselamatan, PDRM akan ditempatkan di sekitar kawasan majlis agar program tersebut berjalan lancar. Beliau berkata demikian dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Baik saudara, penganjuran rumah terbuka tersebut juga memanfaatkan peniaga tempatan apabila mereka dilibatkan dalam penyediaan juadah. Usaha itu bagi mempromosi makanan tradisional sekaligus memperkasa perusahaan kecil dan sederhana PKS. Apabila kita sebut sambutan ataupun rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri, sudah tentunya kita akan menyediakan juadah-juadah tertentu, dan inilah kita akan libatkan pengusaha-pengusaha tempatan yang berada di sekitar negeri Kedah untuk sama-sama bersama dengan kerajaan menjayakan program ini. Satu jawatan kuasa ditubuhkan untuk memantau dan menjaga kualiti makanan agar bersih dan selamat. Jalinkan uhuah, raikan kesatuan di Syawal yang mulia. Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri buat julung-julung kali diadakan di negeri Kedah, iaitu pada hari Sabtu 29 April 2023 bermula pukul 10 pagi hingga 2 petang di Hotel Raya Alustar, Kedah. Orang ramai dijemput hadir dan perkhidmatan bas disediakan.
13 kapal tentera laut negara asing sudah mengesahkan penyertaan pada pameran antarabangsa maritim dan aeroangkasa 2023 5/2023. Panglima Tentera Laut Diraja Malaysia, Laksmana Dato' Abdul Rahman Ayub berkata, pihaknya masih menunggu pengesahan dari 2 negara lain untuk terlibat dalam pameran yang dijadual berlangsung pada 23 hingga 27 Mei depan. Ada lagi 2 lagi yang belum mengesahkan, masih ada masa lagi. Kita mengharapkan baki 2 kapal ini akan dapat turut serta menjadikan ia 15 secara keseluruhannya kapal-kapal daripada tentera laut asing lah. Beliau ditemui pada sidang media sempena istiadat perbarisan sambutan ulang tahun TLDM ke-89 di Padang Kawat K di Pelanduk Pangkalan TLDM Lumut. Pameran 5/23 bertemakan titik perhubungan perdagangan maritim dan aeroangkasa Asia dengan kali terakhir pameran dui tahunan itu dianjurkan pada 2019. Lanskap Pertahanan Negara yang semakin mencabar perlu seiring kelengkapan aset terkini. Usaha itu penting bagi terus mempertingkat keupayaan TLDM dalam menjaga kedaulatan dan wilayah perairan negara. Melihat kepada cabaran dan kebimbangan ini, TLDM dan Kementerian Pertahanan sedang bergiat berusaha untuk memperkasakan keupayaan dan meningkatkan infrastruktur melalui inisiatif berikut. Pertama, memastikan projek Ecoral Combat Ships ataupun LCS diteruskan dengan segera mengikut perancangan yang telah disusun seperti mana yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Pertahanan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada perbarisan sempena sambutan ulang tahun TLDM ke-89 di kapal Diraja K di Sri Gombak. Perbarisan disempurnakan 191 individu terdiri daripada 40 pegawai dan 151 anggota lain-lain pangkat. Selaras dengan belanjawan 2023, perolehan kapal misi littoral LMS kumpulan kedua antara diberi fokus utama untuk menggantikan kapal TLDM yang usang. Smart Lane atau pembukaan sementara lorong kecemasan di laluan-laluan tertentu yang kritikal di lebuh raya akan dibuat untuk menambah kapasiti lorong. Ia susulan jangkaan berlakunya sekali lagi lonjakan trafik pada hujung minggu ini berikutan berakhirnya cuti persekolahan dan cuti am hari pekerja. PLAS menerusi kenyataan memaklumkan pengguna lebuh raya dibenar memasuki dan memandu di laluan kecemasan yang ditetapkan sebelum diarah untuk masuk semula ke laluan utama lebuh raya bagi meneruskan perjalanan mereka. Bagaimanapun, pengguna lebuh raya dilarang sama sekali menggunakan bahu jalan atau laluan kecemasan di lokasi-lokasi lain yang tiada laluan Smart Lane. Di wilayah selatan, 2 lorong kecemasan diaktifkan melibatkan antara persimpangan Port Dickson hingga persimpangan Seremban dan persimpangan Senai Utara hingga persimpangan Kulai. Selain 2 laluan tersebut, PLAS telah mengenal pasti lokasi lain bagi pengaktifan laluan Smart Lane iaitu laluan Gua Tempurung ke Gopeng arah utara, Slim River ke Sungkai arah utara dan Rawang ke Sungai Buaya arah utara. Pengaktifannya bergantung kepada keadaan trafik semasa. Baik, untuk laporan cuaca semasa kita ke Jabatan Meteorologi bersama Wan Muhammad Hafiz Hussein. Silakan Wan. Baik, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baik, buat masa kini rantau negara kita mengalami keadaan cuaca yang agak lembap. Pada ketika ini terdapat banyak kelompok awan aktif yang kini tertumpu di semenanjung Malaysia dan juga di kawasan perairan di Lautan Tioman dan juga Laut Cina Selatan. Baik, hujan yang berlaku ini boleh dikatakan di hampir ke semua negeri di semenanjung Malaysia. Daripada negeri Perlis sehingga ke negeri Johor, begitu juga di negeri-negeri di pantai timur semenanjung Malaysia yang melibatkan di negeri Kelantan, Terengganu dan juga di negeri Pahang. Baik, memandangkan kita menerima pengaruh angin daripada arah baratan, jadi hujan yang berlaku di negeri-negeri pantai timur ini akan terus memasuki ke kawasan pantai barat dan juga utara semenanjung Malaysia. Begitu juga di negeri pantai timur kerana di kawasan perairan Tioman masih lagi terdapat kelompok awan aktif yang membawa keadaan cuaca lembap. Jadi ke semua negeri di semenanjung
Semenanjung seperti Negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan Melaka, Johor serta di negeri Pahang dan juga Kelantan akan mengalami keadaan cuaca yang lambat yang kita jangkakan boleh berpanjangan sehingga ke malam nanti. Baik, bagi negeri Sabah pada ketika ini dalam keadaan yang agak mendung, hujan di 1-2 tempat kini sedang berlaku melibatkan bahagian pedalaman di bahagian Kudat dan juga di bahagian Tawau. InsyaAllah hujan yang berlaku di negeri Sabah ini akan berangsur-angsur reda tidak lama lagi. Manakala di negeri Sarawak pula hujan berseteru berpetir di 1-2 tempat kini lebih tertumpu di bahagian Limbang, Miri, di bahagian Sri Aman, Betong, Sarike dan juga di bahagian Muka. Hujan yang berlaku di bahagian barat di negeri Sarawak ini, di bahagian tengah, di bahagian tengah di negeri Sarawak ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke awal malam. Begitu juga di bahagian utara di negeri Sarawak. Di bahagian-bahagian lain, buat masa kini dalam keadaan mendung, tiada hujan yang berlaku pada ketika ini. Baik, walaupun Semenanjung Malaysia mengalami keadaan cuaca yang lembap, hujan berlaku di kesemua negeri di Semenanjung, tetapi masih lagi ada 4 negeri yang diletakkan di bawah tahap 1 gelombang haba, iaitu tahap berjaga-jaga. Suhu maksimum harian di antara 35 hingga ke 37 darjah Celsius sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Dan kawasan yang terjejas adalah di bahagian di daerah Kubang Pasu, daerah Kota Star, Pendang, Raub dan juga di bahagian Mukah dan juga Nabawan di negeri Sabah dan juga Sarawak. Dan jadi dengan adanya status cuaca panas ini, gelombang haba tahap 1 ini, orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa berhati-hati, berwaspada dan pastinya memperbanyakkan minum air dan mengurangkan aktiviti di luar rumah. Dan bagi anda untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca, ataupun anda boleh layari Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube kami. Baiklah, bisa kita ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Semua mahu kaya, tapi jangan salah langkahnya. Jika terpedaya hidup sengsara, macam-macam skill yang ada mesti faham ada di labu. Lesson IC pastikan ada, silap labur, duit lebur. Ingin tahu produk sah yang ada, laman web Investmart jawabannya. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Baik, kembali dalam berita wilayah. Bina rumah baharu serta menggantikan rumah yang uzur di Kedah sebagai usaha menyediakan kediaman selesa untuk rakyat negeri itu. Beberapa kawasan penempatan yang mempunyai rumah daif telah dikenal pasti, bagaimanapun senarai lengkap masih dilakukan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW berkata, baling antara diberi tumpuan berikutan kawasan kerap dilanda banjir. Pada keseluruhannya untuk negeri Kedah kita mempunyai peruntukan yang telah dikhususkan, namun kita akan melakukan penyesuaian dan penambahan setelah kita mendapat senarai muktamad daripada Kedah sendiri dan juga daripada pengarah KKDW
wilayah utara untuk saya mengarahkan bahagian pembangunan bagi melakukan pembaik pulihan dan juga pembinaan semula dalam sesegera yang mungkin. Beliau bercakap kepada pemberita selepas program tinjauan mesra di Desa Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah, Sadiq Baling. KKDW melalui KEDA juga telah membina 8 unit rumah berkembar program penempatan rakyat termiskin PPRT di penempatan Desa KEDA Sadiq pada tahun lalu yang melibatkan peruntukan RM528,000. 2 kapal perang Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dibuka untuk dikunjungi orang ramai sempena Hari TLDM ke-89. Ini memberi peluang kepada orang awam untuk melihat lebih dekat aset-aset sedia ada TLDM di Swettenham Pier Cruise Terminal, Pulau Pinang. Acara julung kali diadakan ini berlangsung selama 2 hari hingga esok. Ia bermula 9 pagi hingga 5 petang dan terbuka kepada warga tempatan sahaja. Masuk adalah percuma. Pelbagai aktiviti turut dianjurkan bertujuan mendekatkan TLDM dengan masyarakat. Macam bekalan kita ni, dia akan bantu sekali untuk cuti kalau kita nak belayar kan. KD Mameru dan juga KD Gagas Samudra berada di Swettenham Port Penang untuk memberi peluang kepada warga Penang khususnya untuk mendekati dan melihat sendiri bagaimana kapal-kapal perang TLDM melaksanakan operasi dan juga apa yang terdapat di dalam kapal TLDM. Pengunjung yang ditemui menzahirkan perasaan teruja dan seronok kerana berkesempatan menaiki kapal perang ini. Teruja jugalah sebab boleh naik kali pertama kapal perang ada punya TLDM. Saya rasa seronok apabila saya memakai suit ini untuk menyelam. Perasaan saya gembira. Memang seronoklah, sangat-sangat teruja kerana dapat pertama kali menaiki kapal perang macam ni, dapat tengok meriam-meriam semua senapan dan semua eksplosif yang ada yang ditunjukkan kepada kami. Baik saudara, untuk perkembangan dari Sabah petang ini kita bersama rakan penyampai Anisia Dollars. Paparannya, kebakaran di Kampung Likas. Terus dengan laporannya. Silakan, Ann. Ya, baik dia. Sebanyak 15 rumah musnah dalam kebakaran yang berlaku malam tadi di Lorong Saga, Kampung Likas. Ia melibatkan 106 mangsa daripada 17 keluarga yang kini ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Serbaguna Likas. Mangsa kebakaran berkongsi detik cemas kejadian. Masa start pemula kebakaran tu, time tu saya baru balik dari main futsal. Saya tengok petir tu dia tengah, saya tengok langit tu petir dia tengah sambar sini sana. Lepas tu bila saya nampak ada satu kali petir tu dia dekat dengan kawasan perumahan kami. Tu saya masuk berlari sana. Saya tengok papan tu dia ada sudah api, dengan saya tengok pokok pun tu ada bekas macam bara api sudah. So keadaan tu memang huru-hara lah dengan keadaan tu, cuaca orang cakap kuat angin, ada hujan juga. Yang aku tengok api sejak. Lepas tu kami keluarlah dari rumah tu. Semua pun panik lah. Terus kami selamat dirikan sajalah begitu. Terus api tu pergi rumah sebelah. Terus meletup sudah tu gas. Semua barang yang penting, IC pun semua, dokumen semua tinggal. Itu je yang paling sedih. Pada masa itu saya ada di dalam rumah. Saya mendapat perkabaran ini daripada ke satu rumah. Jadi apabila saya terjaga, saya keluar dari rumah, ternampak api sudah merebak begitu cepat. Jadi apa yang kami perlu lakukan hanyalah untuk selamatkan benda-benda yang penting sajalah. Yang harta benda memang semua tidak boleh save lagi.
Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, panggilan kecemasan diterima pukul 7.30 malam dan menggerakkan pasukan ke lokasi sebelum operasi ditamatkan sepenuhnya kira-kira 8.30 malam. Pembangunan sektor perhutanan terutamanya ladang hutan di Sabah tidak patut dilihat penyumbang bagi penyahutanan atau deforestation di negeri ini. Ini kerana ia dijalankan mengikut pelan pembangunan ladang hutan yang disahkan serta diluluskan Jabatan Perhutanan mengikut garis panduan komprehensif yang merangkumi sudut perlindungan alam sekitar. Kenyataan dibuat kerajaan ini sekaligus menafikan dakwaan pihak tertentu yang mengatakan pembangunan sektor perhutanan di Sabah melibatkan proses penyahutanan yang ketara serta menjejaskan litupan hutan. Tegas Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor, pihak tersebut perlu membuat penelitian fakta yang lebih cermat dan memahami konteks pengurusan hutan di negeri ini. Demikian ucapannya ketika pelancaran Hari Hutan Antarabangsa 2023 peringkat negeri Sabah di Rainforest Discovery Centre Sandakan. Teks ucapan dibacakan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam. Menurut Datuk Haji Ji, Sabah terus komited mengekalkan 50% kawasan litupan hutan negeri sejajar dasar hutan Sabah 2018. Ketika ini, 64% kawasan litupan hutan negeri meliputi hampir 4 juta hektar kawasan diwartakan sebagai kawasan hutan simpan dan kawasan perlindungan lain. Sabah turut mewartakan sehingga 1.9 juta hektar sebagai kawasan terlindung sepenuhnya bagi mencapai sasaran 2.2 juta hektar atau 30% daripada keluasan negeri menjelang 2025. Perkhidmatan van bergerak Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ memudahkan orang ramai khususnya sekitar Kota Kinabalu mendapat pelbagai perkhidmatan. Antaranya pembaharuan lesen memandu dan cukai jalan serta semakan saman. Dalam program sama, turut dilaksana kempen keselamatan jalan raya KJR dan pendaftaran ID awam MySikap bertujuan memberi kesedaran kepada orang ramai mengenai etika di jalan raya. Ketika ditemui RTM, masyarakat mengakui perkhidmatan berkenaan mempermudah urusan sekaligus berharap dapat memantapkan keberkesanan perkhidmatan JPJ. Baguslah sebab tidak payah mau jam di sana, tidak mau berbaris lagi. Senang sikitlah bayar begini. Ya, semua. Bayar itu road tax, itu driving license, semua. Kalau boleh setiap hari lah. Sebab kalau mau cek hari bila mau nanti terlupa lagi. Sungguh happy lah. Habis ada dekat, kami ada dekat orang kampung yang ada dekat-dekat sini. Banyak terima kasih sama ini JPJ lah, ada tempat pemberian di sini. Jadi itulah. Banyak kawan-kawan saya dibilang kita terharu ada JPJ datang di kawasan Pekan Menggetal. Kalau tiap-tiap tahun ada atau tiap-tiap bulan tiap ada pemberian, dia orang ada sentiasa sini, ada bagus. Very convenient, excellent. Should be a very excellent service and a nice officer around and a very convenient. It helps the car owner a lot. Yeah, so we don't have to have a long queue in the main head office in JPJ. At the same time, UTC. Sabah FC mahu mengekalkan rekod tanpa kalah di laman sendiri apabila melayan kunjungan Selangor FC dalam perlawanan Liga Super malam ini. Bagi skuad Rhinos, perlawanan malam ini perlu mendapat kemenangan untuk terus mengukuhkan kedudukan terbaik dalam Liga. Kita kalau lihat daripada segi carta Liga, kita berada agak jauh dengan pasukan, bukan jauh, 5 mata di belakang Selangor. Jadi kita tahu bermain di tempat sendiri dan jika kita gagal mendapatkan sebarang mata, bermakna kita akan ketinggalan lebih jauh. Jadi perlawanan ini penting untuk memastikan kita mengekalkan rekod kita, terutama di tempat kita sendiri untuk memastikan kita merapatkan jurang kedudukan. Beliau berkata demikian kepada media ketika ditemui dalam sesi latihan Sabah FC di Padang Safa, Kota Kinabalu.
Dato' Ong Kim Swee turut menyifatkan ia perlawanan terbaik dan seimbang untuk menilai tahap keupayaan kedua-dua pasukan. Beliau yakin selepas 2 kemenangan dalam perlawanan sebelum ini sudah pasti akan memberi keyakinan serta semangat juang yang tinggi kepada pemain. Dalam pada itu, beliau berharap pemain yang diturunkan dalam perlawanan ini terus kekal fokus serta meneruskan rentak kemenangan sekaligus merapatkan jurang kutipan mata dalam Liga. Sabah FC kini menghuni tangga keempat Liga Super manakala Selangor FC berada di tangga kedua. Baik, sekian paparan dari negeri di bawah Bayu. Teruskan kesetiaan anda bersama Berita RTM. Kembali bersama Dia untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Teruskan, Dia. Baik, terima kasih Anisia langsung dari Sabah. Baik, saudara, perkembangan dari Sarawak pula. Antaranya pelan ekonomi baharu negeri itu. Perinciannya penuh bersama Buma Win langsung dari sana. Silakan Buma. Ya Dia, terima kasih. Kerajaan Sarawak kini sedang merangka pelan ekonomi baru. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata dimensi ekonomi baru itu meliputi pembangunan dekarbonisasi. Bagi menjayakan agenda itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari telah mengadakan perjumpaan dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof untuk menetapkan parameter baharu bagi memastikan kerajaan persekutuan selari dengan perubahan terbabit. Beliau menambah perubahan tersebut juga memerlukan pindaan dari segi perundangan. Beliau berkata demikian pada Majlis Ramah Tamah Aidilfitri Jabatan Premier Sarawak di Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak di Kuching. Dalam majlis itu, lebih 500 kaki tangan Jabatan Premier Sarawak hadir memeriahkan majlis terbabit. Kementerian Kesihatan Malaysia tidak akan mewajibkan pemakaian pelitup muka di sekolah namun menggalakkan pemakaiannya. Menterinya Dr. Zaliha Mustafa berkata kementerian sememangnya mengesyorkan pemakaian pelitup muka semasa di sekolah tetapi tidak mewajibkan pelaksanaannya. Kita tidak memikirkan untuk mewajibkan tetapi kita menggalakkan, tetapi apapun saya akan berbincang dengan YB Fadlina untuk melihat daripada garis panduan yang mungkin kita akan berikan kepada ibu bapa dan kanak-kanak di sekolah. Jelas Dr. Zaliha, Kementerian Kesihatan sentiasa memantau situasi penularan COVID-19 di negara ini dan menegaskan walaupun terdapat peningkatan kes, penularannya adalah masih terkawal. Garis panduan berhubung prosedur operasi standard SOP membabitkan murid dan pelajar di sekolah akan dikeluarkan sebelum sesi persekolahan bermula pada 2 Mei depan. Dr. Zaliha ditemui selepas melakukan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kuching. Antara perkara yang dibincangkan dalam pertemuan tersebut ialah mengenai pewujudan pusat kanser di Sarawak dan menurut Dr. Zaliha, kementerian akan melihat perkara berkenaan dengan lebih serius serta memperincikan tentang penubuhannya. Turut dibincangkan kerjasama kerajaan pusat dan negeri untuk meningkatkan perkhidmatan kesihatan di Sarawak selain tenaga manusia untuk memastikan kementerian mempunyai pekerja kesihatan yang mencukupi dalam memberikan perkhidmatan terbaik untuk rakyat Sarawak. Kedua-dua pihak juga menekankan tentang penjagaan kesihatan primer kerana perkara tersebut sangat penting bagi memastikan keseluruhan rakyat sihat selain menikmati fasiliti kesihatan dan perkhidmatan kesihatan berkualiti. Baik, sementara itu Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menasihati orang ramai supaya sentiasa minum air kosong ketika menghadapi cuaca panas pada masa ini di samping amalan pemakanan yang sihat. Timbalan Menterinya Lukan Isman Awang Sani berkata Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana mempunyai koordinasi untuk menghadapi musim panas yang dijangkakan berpanjangan.
Lukan Isman juga menambah pihak KKM juga akan sentiasa bersiap sedia termasuk klinik-klinik kesihatan dan juga hospital serta infografik dikeluarkan melalui laman sosial berkaitan dengan langkah-langkah yang perlu diambil oleh orang awam. Bagi koordinasi dengan agensi-agensi lain, jelasnya pihak KKM akan sentiasa terbuka untuk mengadakan saringan kesihatan dan memberi khidmat nasihat kepada orang ramai supaya sentiasa berwaspada dengan keadaan semasa. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri di kediamannya di Miri. Tambah beliau, sekiranya mempunyai gejala demam atau batuk, masyarakat disarankan untuk terus melakukan ujian kendiri, terutama sekali ujian COVID-19 memandangkan varian penyakit tersebut masih berlaku. KKM akan sentiasa mengingati orang ramai sama ada menerusi media sosial, televisyen dan juga temu bual atau kenyataan akhbar yang akan dikeluarkan daripada semasa ke semasa. Hala 7 pembangunan bahagian betung perlu selari dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Gerald Rentab Jabu berkata, paling utama, rakyat hendaklah memiliki aspirasi sama dengan kerajaan negeri yang ingin memastikan Sarawak menjadi sebuah negeri maju menjelang tahun 2030. Ke arah itu, Datuk Gerard menjelaskan pembangunan infrastruktur masih lagi menjadi tumpuan kerajaan dalam usaha meningkatkan taraf hidup rakyat. Pada masa sama, turut memfokuskan pada pembangunan ekonomi melalui inovasi dan digitalisasi yang menuntut penyertaan rakyat untuk bersama mengambil peluang daripada setiap kemudahan yang disediakan. Oleh yang demikian, katanya semua pihak termasuk keseluruhan rakyat diminta untuk sama-sama menyumbang idea dan pandangan masing-masing dalam membangunkan betung. Menurut Datuk Gerard, sebagai pemimpin, beliau juga bersedia untuk menerima sebarang teguran daripada mana-mana pihak mahupun rakyat di peringkat akar umbi demi untuk manfaat bersama. Beliau berkata demikian pada Ramah Tamak Aidilfitri peringkat Kampung Melayu Betung yang diadakan di Betung. Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim Bahagian Sarawak bakal melancarkan 2 dokumen iaitu Buku Perkim 1989-2022 dan Hala 7 Perkim 2023-2027. Perkim Bahagian Sarawak dalam satu kenyataan media, kedua-dua buku tersebut akan dilancarkan oleh Timbalan Menteri Pendidikan dan Inovasi Sarawak, Dato' Dr. Anwar Rapai yang mewakili Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud di Sibu Sabtu ini. Buku Perkim tersebut memaparkan sejarah penubuhan, pelaksanaan program dan aktiviti serta pencapaian pertubuhan tersebut semenjak penubuhannya pada tahun 1989. Sementara itu, dokumen Hala 7 Perkim mengandungi rangka kerja yang merangkumi visi, misi, objektif strategi dan pelan tindakan strategik pertubuhan berkenaan selaras dengan keperluan kontemporari, isu-isu semasa serta keperluan masa hadapan bersesuaian dengan keadaan di negeri ini. Dalam pada itu, Perkim Bahagian Sarawak turut akan mengadakan mesyuarat agung tahunannya yang ke-35 pada hari yang sama yang akan dihadiri oleh perwakilan dan pemerhati daripada 21 cawangan Perkim di seluruh Sarawak. Kenyataan tersebut juga menjelaskan Perkim Bahagian Sarawak sentiasa bekerjasama dengan agensi-agensi dan pertubuhan bukan kerajaan NGO Islam yang berkaitan untuk saling membantu dan melengkapi antara satu sama lain bagi memastikan keberkesanan program dan aktiviti demi pembangunan ummah. Oleh itu, Perkim menggalakkan golongan muda, profesional dan yang berkerjaya agar menyertai pertubuhan itu sekaligus menyumbangkan idea dan tenaga bagi mengukuhkan kapasiti dan melonjakkan perjuangan Perkim di Sarawak. Saudara, beberapa lorong di bulatan Institut Tadbiran Awam Negara Intan Kota Samarahan akan ditutup bermula hari ini sehingga 27 Mei depan. Jabatan Kerja JKR bahagian Samarahan dalam hebahan media memaklumkan penutupan lorong berkenaan melibatkan lorong dari Kuching menuju ke Samarahan, lorong dari Samarahan menuju ke Batu 15 dan lorong dari Batu 15 menuju ke Jalan Muhammad Musa. Penutupan itu bagi memberi laluan kepada kerja-kerja penambahbaik dan menaik taraf permukaan jalan raya di kawasan terlibat. Pengguna jalan raya diminta berhati-hati semasa memandu di kawasan tersebut dan mematuhi segala pengurusan trafik sehingga tamat kerja pembaikan. Pihak JKR bahagian Samarahan akan memaklumkan dari semasa ke semasa sekiranya terdapat sebarang perubahan pada tarikh, waktu dan kawasan yang terlibat dengan kerja-kerja ini. Pengguna jalan raya turut dinasihatkan supaya merancang perjalanan ke kawasan yang terlibat.
Baik, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Dia di Angkasa Puri. Dia, silakan. Baik, terima kasih Buma langsung dari Sarawak. Berita wilayah hari ini diteruskan dengan lintas langsung dari Terengganu. Antaranya, pemantauan berterusan di kawasan hutan berisiko kebakaran, ekoran cuaca panas. Perinciannya kita bersama rakan penyampai Baharum Rahim. Silakan. Baik, terima kasih. Ekoran cuaca panas tahap berjaga-jaga di beberapa kawasan di negeri ini. Pemantauan berterusan akan dijalankan di kawasan hutan berisiko kebakaran. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Hassan Asari Omar berkata kawasan hutan di sekitar Merang Setiu antara kawasan kerap berlaku kebakaran semasa cuaca panas. Keadaan itu menyebabkan lalang mudah terbakar mengikut rekod 794 kes kebakaran terbuka dicatatkan dalam tempoh Januari hingga April tahun ini. Ia melibatkan 176.4 hektar. Beliau juga tidak menolak kemungkinan cuaca panas punca lalang mudah terbakar. Dalam perkembangan sama, Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu JKNT mengingatkan orang ramai supaya meningkatkan kawalan kendiri sepanjang cuaca panas. Pengarahnya, Datuk Dr. Kasmani Embung menyarankan supaya aktiviti di luar rumah dihadkan, terutama kegiatan sukan pada siang hari. Yang pertama, kita kena gandakan pengambilan air kosong. Kalau boleh, kurangkan air manis. Kurangkan yang berkafein. So, lebihkan kepada air kosong. Kita perlu juga elakkan berada di luar rumah. Elok-eloknya, biarlah kita sentiasa berada di tempat yang agak terselindung ataupun yang lebih sejuk lah. Dan kita digalakkan berada di persekitaran yang sejuk seperti dalam bangunan yang beraircon ataupun yang berkipas. Kurangkan aktiviti fizikal. Ditemui selepas menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia di Kuala Terengganu, Datuk Kasmani turut mengingatkan ibu bapa tidak sesekali meninggalkan anak-anak di dalam kenderaan untuk jangka masa lama dan sentiasa memeriksa keberadaan mereka. Jika perlu berada di luar rumah, pastikan sentiasa berpayung dan memakai topi yang lebar. Terdahulu, Met Malaysia dalam satu kenyataan memaklumkan Terengganu antara 9 kawasan yang mengalami cuaca panas tahap 1 dengan suhu maksimum mencecah antara 35 dan 37 darjah Celsius. Harga mengatasi bekalan atau bekalan mengatasi permintaan. Itu antara persoalan yang sering bermain di fikiran penggemar buah-buahan bermusim seperti tembikai. Buah tembikai antara buah-buahan bermusim yang mengalami kenaikan harga mendadak di pasaran sehingga mencecah lebih RM4 sekilogram. Wartawan Taufik Adnan meninjau kutipan bekalan buah-buahan tersebut di ladang kontrak Farma Negeri Terengganu dekat Serating, Marang. Kawasan tersebut antara kawasan yang terbesar di negeri ini yang mengeluarkan tanaman tembikai untuk pasaran tempatan. Jelas Timbalan Pengarah Operasi Farma Terengganu Azhar Jamaluddin, agensi itu berperanan mengimbangi harga menerusi khidmat pemasaran supaya harga terus terkawal. Selain itu, ia bagi memastikan bekalan sentiasa mencukupi. 2 usahawan tani di Serating mendapat khidmat pemasaran farma sejak awal April lalu. Ia melibatkan kawasan keseluruhan tanaman tembikai antara 60 hingga 70 tan metrik. 60% jualan tembikai tersebut untuk pasaran di negeri ini, manakala selebihnya untuk luar Terengganu. Kita sedia maklum dengan kos sara hidup yang tinggi sekarang ni, harga tembikai agak tinggi, ekoran daripada pengeluaran ladang yang terhad dengan permintaan yang tinggi. Jadi kemungkinan harga itu mempengaruhi kuasa beli rakyat bangsa ini. Jadi walau bagaimanapun kita lihat permintaan masih lagi tinggi, kan, dengan harga pada kita mampu milik bangsa ini. Cuma peranan kita ingin memastikan bahawa harga dapat diimbangi buat masa ini. Sementara itu, menurut pengurus Taman Kekal Pengeluaran Makanan di Serating, Muhammad Kalimizi Ibrahim, pengeluaran tembikai tahun ini melibatkan kawasan berkeluasan 100 ekar daripada lebih 200 ekar keseluruhannya.
tahun ni dengan keadaan cuaca dan semangat peserta dengan modal walaupun petani terbeban dengan kos input lah seperti baja dan racun dan juga ada sedikit faktor penyakit lah dengan kerjasama dengan petani dan pihak jabatan jadi kita dapat menyelesaikan masalah tersebut lah. Selain tembikai, turut diusahakan tanaman kelapa, nangka, penternakan kambing, lembu dan ayam. Usahawan terlibat mengakui kenaikan harga makanan tersebut juga disebabkan beberapa faktor lain seperti kos input tanaman yang mengalami peningkatan ketara. Situasinya berbanding dengan tahun lepas lebih daripada tahun ni lah, daripada tahun lepas. Dari segi kos pun lebih tahun ni juga lah daripada tahun lepas. Berapa ekar tempat Cik yang tinggi dengan berapa pengeluaran kasar? Untuk biasanya untuk tahun ni kita jaga lebih kurang dalam 10 ton per ekar lah. Tapi berbanding tahun lepas dalam 8 ton jatuh je per ekar. Selepas tanaman tembikai, kawasan terlibat di TKPM Serating ini dijadual digeburkan semula untuk tanaman labu manis selepas musim perayaan ini. Laporan Taufik Adnan, RTM. Sekian paparan berita dari Terengganu, kembali ke studio. Baik, terima kasih Baharum langsung dari Terengganu. 7 individu cedera selepas kereta dinaiki terlibat dalam kemalangan di kilometer 72 Jalan Kampung Saujana menghala ke Kampung Fikri Setiu pagi tadi. Kejadian membabitkan 2 buah kereta. Menurut Ketua Polis Daerah Setiu, Deputi Superintendent Afandi Hussein, nahas berlaku melibatkan sebuah kereta yang dalam perjalanan dari Besut menghala ke Setiu, sementara sebuah lagi kereta dalam perjalanan dari Kuala Terengganu menghala ke Besut. Kemalangan dipercayai berlaku apabila kereta yang menghala ke Besut hilang kawalan dan memasuki laluan bertentangan lalu bertembung. Kemalangan menyebabkan semua pemandu dan penumpang kedua-dua kereta cedera. Kesemua mereka dibawa ke unit kecemasan Hospital Setiu untuk rawatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Salam Malaysia Madani Kanta 744. Sejak awal pagi tadi, operasi menghantar bantuan makanan dan cuaca yang cerah pada hari ini untuk melakukan pemantauan dari udara. Ramai 61 orang mangsa telah berjaya diselamatkan. Lagi mangsa ditemui meninggal dunia dalam kejadian tanah runtuh di Patang Kali. 4 mangsa telah dibawa keluar, manakala baki 2 lagi mangsa. Seorang pengarah syarikat bergelar datuk dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan rasuah RM6 juta. Ia didakwa menawarkan suapan kepada seorang pegawai daerah sebagai dorongan memperoleh janji. Korban akibat gempa bumi Turki dan Syria. Ekonomi negara dijangka berkembang pada kadar lebih sederhana tahun ini. Baik, Kanta 744 berakhir di sini. Ikuti berita perdana selepas ini untuk paparan berita komprehensif. Saya Syarul Islam. Salam Malaysia Madani. Kejadian paip pecah yang menyebabkan gangguan bekalan air kepada 200 pengguna di sekitar kawasan perumahan Taman Ozana Impian Air Kerum Melaka akan dipulihkan segera. Tindakan pantas dilakukan Syarikat Air Melaka Berhad SAMB dan Jabatan Kerja Raya JKR sejurus menerima laporan lewat malam tadi. Esko Kerja Raya, Infrastruktur, Kemudahan Awam dan Pengangkutan Negeri, Datuk Hamid Maidin Kunju Bashir berkata, JKR Negeri serta agensi berkaitan telah menutup sementara aliran trafik sejauh 1.2 km bermula pukul 2 pagi tadi kerana dikhawatiri mendatangkan risiko pada struktur jalan raya. Dan segala kerja-kerja ini dibuat di koordinator daripada SMB dan dipantau oleh spek daripada pihak
JKR dan dibantu oleh Sedia Senggara. Jadi spek tu akan standard tu akan dibuat oleh JKR lah. Jadi semua kerja-kerja ni akan dipantau oleh JKR dan dibantu oleh Sedia Senggara. Kejadian berlaku jam 2 pagi 12 malam semalam, jam 12 malam dan bermula jam 2 pagi 2.30 pagi tu kita dah mula tutup trafik kerana dapat runtuhan ataupun mendapan tanah dekat jalan ni. Jadi bermula jam 3 pagi itulah kita dah tutup lalu lintas kat sini, trafik kat sini dah tutup. Dan mana saya cakap tadi, selewat-lewatnya jam 12 malam esok kita akan bukalah. Kalau boleh awal lagi bagus. Beliau melawat ke kawasan paip pecah persimpangan lampu isyarat Taman Ozana Impian. Buat sementara ini, secara alternatifnya, orang ramai boleh menggunakan simpang lampu isyarat di Sekolah Sains Muzaffar Shah melalui Kampung Tun Razak menghala ke Bukit Katil. Lebih RM100,000 diperuntuk Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB untuk pembaikan dan penggantian bumbung pasar besar MBMB yang rosak berikutan angin kuat dan faktor cuaca. Penggantian kepada bumbung jenis transparent polikarbonat tersebut dijangka siap sepenuhnya 2 Mei depan. Menurut Esko Kanan Kerajaan Tempatan Negeri Datuk Rais Yassin, buat sementara waktu MBMB mengambil inisiatif meletakkan bumbung sementara jenis metal deck supaya pasar jenis ini dapat beroperasi seperti biasa. Saya juga minta MBMB untuk lihat apa lagi yang boleh diperbetulkan atau diperbaiki. Sebab kita nak peniaga ni, mereka berniaga di sini dalam keadaan ialah lepas pandemik dan sebagainya. Kita nak berniaga, peniaga-peniaga ini merasa selesa dan dalam masa yang sama pengunjung juga selesa. Jadi pasar besar ni boleh menjadi satu kompleks perniagaan utama untuk bahan basah dan bahan kering. Malah ada juga gerai-gerai yang berada di sini. Beliau mengadakan lawatan ke pasar besar MBMB di Bachang. Hadir sama Datuk Bandar MBMB, Datuk Syadan Osman. Kerajaan Johor pula mempergiat kerjasama dengan Kerajaan Persekutuan bagi menyelenggara dan membaiki sistem sedia ada di Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin Bangunan Sultan Iskandar, Johor Bahru. Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi berkata ia selepas pihaknya menerima aduan berhubung pencemaran bau berpunca air singki yang tersumbat. Beliau menerusi hantaran Facebooknya berkata, Jabatan Kerja Raya Negeri Johor sedang melakukan kerja-kerja pembersihan di situ. Menurut laporan, air yang bertakung dan meleleh bukan daripada sistem kumbahan. Sebaliknya, singki yang tersumbat. Pelaksanaan kerja pembersihan disegerakan bagi memberi keselesaan kepada pengguna. 4 lelaki berumur 23 hingga 40 tahun mengaku bersalah di Mahkamah Magistrat Pontian atas tuduhan menghalang tugas dan mencederakan seorang anggota polis di Kulai Johor 22 April lalu. Pengakuan dibuat di hadapan Magistrat Nur Azwin Abdul Malik. Mengikut pertuduhan, Khalid Khamis, Muhammad Effendi Muhammad Said dan Muhammad Fazil Muhammad Said dituduh secara bersama-sama menggunakan kekerasan, menghalang tugas Lance Corporal Muhammad Hasrul Muhammad Namiri. Insiden berlaku pukul 3 pagi di kilometer 7 Jalan Kulai menghala ke Kota Tinggi. Manakala Muhammad Haikal Abdul Karim dituduh dengan sengaja mencederakan penjawat awam terlibat menggunakan kaki dan tangan pada waktu dan lokasi sama. Pendakwaan dikemukakan mengikut Seksyen 353 dan 323 Kanun Keseksaan. Kesemua tertuduh tidak diwakili peguam dengan kes dikendalikan Pegawai Pendakwa Raya Nur Izzati Zain. 3 daripada tertuduh dibenar ikat jamin RM2,000 manakala Muhammad Haikal dijamin RM1,500. Hukuman bagi kesemua tertuduh akan ditetapkan di Mahkamah Magistrat Kulai pada 30 April ini.
Skuad Pantas Lembaga Urus Air Selangor luas mengesan pencemaran bau seakan diesel dengan kadar 1 tan di Sungai Gong. Ia berdasarkan pemantauan dan pengawasan 24 jam yang dilakukan semalam. Esko Pelancongan dan Alam Sekitar Negeri Selangor, He Loy Sian, menerusi kenyataan memaklumkan siasatan segera dilaksana selain menemukan sebuah jentera jengkaut di sungai berkenaan. Jentera itu dikenal pasti digunakan untuk melakukan kerja-kerja pemasangan gabion bagi mengukuhkan tebing sungai yang tidak mendapat kelulusan. Selain itu, kerja-kerja penyemburan menerusi rawatan biologikal dibuat untuk mencegah dan memelihara sebarang implikasi terhadap Sungai Gong. Kertas siasatan dibuka berdasarkan Seksyen 59(B)(1)(B) Enakmen Luas 1999 kerana menjalankan aktiviti kemasukan atau pelepasan bahan tercemas tanpa lesen luas. Sukan melibatkan aksi Liga Super. Kelab PDRM FC tidak akan bermain secara bertahan ketika menentang KL City FC malam ini. Itu tegas jurulatih PDRM Azmi Abdul Aziz. Jelas Azmi, pemain utama KL City FC seperti Romel Morales dan Paulo Jose akan menjadi tumpuan utama PDRM pada perlawanan hari ini. Untuk game dengan KL tu memang kita harap kita lebih baiklah. Kita harap kita dapat create more chance, kita harap kita dapat convert peluang yang ada nanti insya-Allah dan seterusnya kita dapat maximum point. Skuad The Corps kini berada di tangga ke-10 Liga merekodkan 10 mata hasil 3 kemenangan dan seri sekali. Jago Karate Negara R. Shamendran diberi kepercayaan membawa jalur gemilang pada upacara pembukaan Sukan SEA 2023 di Kemboja pada 5 Mei ini. Perkara tersebut diumumkan Majlis Olimpik Malaysia MOM. Menurut Presiden MOM Tan Sri Muhammad Norza Zakaria, Shamendran dipilih kerana atlet berusia 30 tahun itu merupakan prospek emas negara kali ini. Atlet itu adalah antara 7 calon yang disenarai pendek untuk membawa jalur gemilang pada Tamasya Kemboja. Shamendran yang bakal berusia 31 tahun November depan memburu pingat emas keempat berturut-turut dalam kategori Komite Lelaki 75 kg selepas muncul juara acara sama sejak edisi 2017 di Kuala Lumpur. Shamendran bakal menjadi wakil karate kedua menggalas tanggungjawab sebagai pembawa jalur gemilang pada Sukan SEA selepas R. Puvaneswaran pada Tamasya edisi ke-22 di Hanoi 2023. Berlalunya Ramadan, umat Islam masih berkesempatan untuk merebut pahala dengan melaksanakan ibadah puasa sunat 6 hari sepanjang Syawal. Ia mempunyai kelebihan besar yang seterusnya mampu menjadi pelengkap kepada amalan-amalan fardu. Wartawan JAKIM Amin Fauzi ada laporannya. Dalam kita menyambut Aidilfitri, ganjaran merebut pahala berpuasa sunat atau puasa 6 tidak harus dilepaskan. Hadis riwayat Muslim menyebut bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesiapa yang berpuasa Ramadan kemudian diiringi dengan puasa selama 6 hari di bulan Syawal, ianya menyamai seperti berpuasa selama setahun. Begitu besar ganjarannya saudara. Namun, kita hendak mengetahui yang manakah lebih afdal, sama ada kita berpuasa di awal bulan, pertengahan bulan atau di penghujung. Saya tertarik dengan pandangan di kalangan ulama mazhab Syafi'i yang menyatakan yang paling afdal dalam melaksanakan puasa sunat 6 hari dalam bulan Syawal secara berturut-turut. Maknanya lepas daripada hari raya tak boleh puasalah, haram. Masuk 2 Syawal kita berpuasa berturut-turut sehingga habis. Jika sekiranya tidak berturut-turut, misalnya dia sehari puasa, 2 hari tidak, kemudian puasa lagi, asalkan genap 6 hari pada bulan Syawal, ataupun melewatkannya hingga hujung bulan, maka itu juga turut mendapat fadilat kelebihan puasa 6 hari. Jelasnya, puasa 6 boleh digabungkan dengan puasa qada atau ganti, tetapi yang lebih afdal ialah mengasingkannya dengan mengutamakan puasa qada.
Menurut Jamadi, bagi mereka yang tidak berkesempatan untuk melengkapkan puasa 6 di bulan Syawal, mereka boleh menyambungnya pada bulan Zulkaedah, namun pahalanya tidak sama seperti puasa Syawal. Bagi saya, kalau paling sesuai bagi saya, pertengahan lah. Dan kalau boleh, tak ada apa-apa halangan, biasa teruslah. So, kalau senang sikit lah, sebab kalau macam selalu skip-skip, agak susah lah. So, better teruslah. Selalunya makcik buat puasa 6 ni 2-3 hari sebelum raya. Makcik buat berterusan sampai 6 hari, sampai habislah 6 hari. Puasa 6 ini juga boleh dilakukan bersama-sama keluarga seperti mana puasa Ramadan agar semangat untuk melengkapkannya lebih dirasai. Semoga dengan puasa 6 ini menjadikan diri kita sentiasa dilandasi dasar takwa sehinggalah bertemu dengan Ramadan tahun harapan. Amin Fauzi, laporan JAKIM untuk RTM. Pemantauan keselamatan di pesisiran pantai terus digerakkan Angkatan Pertahanan Awam APM daerah Kuantan Pahang meskipun dalam musim perayaan. Ia dilaksana secara berjadual bagi memastikan keselamatan pengunjung lebih terjamin. Kita ikuti laporan yang disediakan Atira Haswah. Silakan. Bermula April, APM telah menetapkan pemantauan di pesisiran pantai dijalankan setiap hari. Di daerah Kuantan, pantai-pantai tumpuan seperti Teluk Cempedak, Pantai Batu Hitam dan Cerating, pasukan penyelamat pantai ditempatkan dengan kawalan operasi seawal pukul 10 pagi sehingga 7 petang. Menurut Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kuantan, Kapten PA Saiful Nizam Abdul Rahman, kawalan keselamatan dipuaskan dengan rondaan setiap jam dilakukan anggotanya. Jumlah petugas adalah sama ada musim perayaan ataupun pada hari-hari biasa, dan setiap jam petugas-petugas penyelamat pantai surf lifeguard ini akan membuat rondaan di kawasan yang ditetapkanlah untuk menasihati orang awam agar tidak mandi-manda sewaktu laut bergelora, dan petugas yang seorang lagi akan berada di stesen untuk memantau di keseluruhan kawasan. Di setiap pantai, stesen pemantauan diwujudkan bagi membolehkan tindak balas dilakukan dengan segera. Pusat Kawalan Operasi APM juga beroperasi 24 jam setiap hari bagi memberi respon awal sekiranya berlaku kes kecemasan. Baguslah ada, sebab nanti kalau orang tengah mandi tu ramai-ramai, kalau ada orang tu bolehlah, kalau orang lemas ke apa, dia boleh selamatkan. Lepas tu seronoklah bawa family apa semua mandi. Tempat pun nampak selamatlah. Bagi saya meniaga sini, bila ada kemalangan lemah ni ya. Jadi bila ada menjaga sini ya, pertahanan awam apa, lebih baik ya. Baguslah. Sebabnya dia boleh menjamin keselamatan pengunjung yang ada kat sini. Lagi satu, sekarang ni cuaca pun dah tak menentu, ombak pun orang kata tinggi, so memang seharusnya macam itulah. APM juga mengehadkan keluasan bagi aktiviti air di pantai-pantai tumpuan. Usaha yang dilakukan oleh Angkatan Pertahanan Awam APM dalam menggerakkan pemantauan secara berterusan ini wajar disambut baik oleh orang ramai, terutama bagi mereka yang mengunjungi pantai-pantai tumpuan ini dengan memberikan kerjasama, mendengar dan mematuhi arahan-arahan keselamatan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Ia sekaligus dapat mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Atira Haswah, RTM. Baik saudara, hati-hati dan jaga diri sepanjang musim perayaan. Sekian sahaja berita wilayah. Dengan ini, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.